Assalamualaikum. Okey, pelajar-pelajar kena buat projek PBL yang berkaitan dengan bahan ataupun alat yang boleh memerangkap haba ataupun boleh mengekalkan suhu panas atau mengekalkan suhu sejuk. So macam yang kat depan cikgu ni, ini semua tahu kan? Ini kalau kita makan nasi ayam ke, nasi lemak ke, orang selalu guna nasi lemak, nasi ayam, kuah-kuah yang panas-panas. Biasanya kita letak dalam flask ni. So kalau tengok design flask ni, dia diperbuat daripada plastik sebab plastik dia ringan kan. Okey, lepas tu antara dan warna dia biasanya warna cerah. Sebab warna cerah ni dia memantulkan haba. Okey, ni antara design-design lah. Kemudian dekat tengah-tengah tengah-tengah dia kan, kawasan yang tengah-tengah ni sebenarnya dia ada ruang udara tau. Sebab udara adalah konduktor haba yang lemah. Okey, jadi ni antara alat yang boleh memerangkap haba. Cuma kita mungkin masa tempoh dia nak perangkap haba tu mungkin tak lama. Jadi kita kena kaji tengok berapa lama dia boleh perangkap haba. Sekarang ni ada banyak yang jenis yang untuk air pun ada. Okey, air macam ni lah. Macam termos ni. Okey, termos ni pun plastik sebab plastik kan dia ringan. Okey, kemudian dalam dia, mari kita tengok dalam dia ada apa. Okey. Semua plastik sekarang ni. Okey, dalam dia tu adalah kaca. Okey, kaca dan berkilat. Permukaan yang berkilat ni dia memantulkan haba. Jadi haba boleh kekal di dalam termos ni lebih lama. Kemudian ruang antara badan dengan yang dalam ni juga adalah vacuum. Vacuum tu maksudnya tak ada medium udara, pepejal, cecair, tak ada. Okey. So ni semua design untuk memerangkap haba. Okey. Sama juga macam ni, cuma yang ini diperbuat daripada aluminium. Okey. Ni pun sama. Ni anak saya letak air sejuk. Tak kisahlah, dia boleh kekalkan suhu. Okey. Suhu sama ada suhu sejuk atau suhu panas. Ni pun sama. Okey, ni tempat letak botol susu anak-anak. Sekejap. Okey. Dalam dia diperbuat daripada polystyrene. Okey, buat. Ni dalam dia ni plastik. Sorry. Okey, dalam dia ni plastik Plastik dan dekat bawah dia tu polystyrene. Sekejap saya buka. Okey, bawah dia tu polystyrene. Susah ni nak buka. Ni. Kat bahagian bawah dia tu polystyrene. Nampak? Tu polystyrene. And then dia punya cover luar ni pun plastik. Semua jenis penebat haba. Tujuan dia untuk kita kekalkan suhu botol susu supaya keep warm lah. Sentiasa suam je. So design untuk mengekalkan alat-alat yang ada ni lah. Cuma awak ni pun sama. Ini flask minuman yang kecil. Antara semua plastik. Okey, dalam dia dalam dia aluminium. Sama konsep dia aluminium, dia akan memantulkan haba tu. Okey, mantulkan haba. Okey, dan ruang tengah-tengah dia pula adalah udara untuk mengurangkan, melambatkan proses pemindahan haba, konduksi haba daripada tengah ni keluar. Okey, kita nak perangkap. Okey. Seterusnya kita tengok beberapa design untuk meletak ais kan. Ais maksudnya mengekalkan suhu sejuk. Kotor. Okey, ni polystyrene lah. Polystyrene ni saya dapati dia tak dapat trap berhari-hari lah. Paling maksimum pun dalam sehari setengah atau sehari je. Masuk hari kedua tu dia ais tu dah mula cair. Okey, tapi kalau yang jenis ni
Okey, yang jenis ni nampak body dia pun daripada plastik, sebab plastik ni ringan walaupun dia berat, tapi kita buat daripada plastik still dia ringan lah. Okey, dan okey, nampak dia boleh buka, ni ada tali untuk dibuka. Ni pun plastik, dan ruang antara bahagian dalam dengan luar ni ada gap, ada udara. Sebab udara ni dia boleh melambatkan pengaliran haba daripada luar ke dalam. Kita kalau kita design container untuk itak ais, kita kena melambatkan haba tu daripada luar ke dalam tu masuk. Okey, melambatkan pergerakan atau pengaliran haba daripada luar ke dalam. So maksudnya suhu dalam ni dia akan still sejuk lah. Okey. Selain tu kita juga boleh letakkan okey, ni cikgu punya peti sejuk freezer ni. Okey, ni cooler ice pack ni. Saya biasa kalau saya pergi camping, saya akan letak cooler ice pack ni. Saya akan letakkan dalam ni. Dalam ni supaya dia membantu penyejukan. Bantu meningkatkan sejuk bahan-bahan yang saya bawa. Okey. Dekat tangan cikgu ni ada alat namanya food warmer. Okey, food warmer ni kalau awak masukkan kat dalam masakan segera, awak dah masak siap-siap kan dekat rumah, kemudian awak masukkan food warmer ni, dan awak letak air biasa je, awak sealkan guna letak dalam Tupperware ke, dan tutup, masukkan air, nanti dia akan terus panas, dia akan terus melepaskan haba, tindak balas aksometrik berlaku. Ready to use, safe to use, natural hot steam. So just bahan ni kita letakkan dalam Tupperware. Macam ni Tupperware kita letakkan. Nampak Tupperware dia pun dia design okey, daripada plastik. Daripada plastik macam ni. Sebab plastik dia melambatkan, dia penebat haba. Kemudian kita masukkan food warmer ni, bahan contoh kalsium klorida masukkan. Kemudian tambah air, letakkan makanan. Makanan tu mestilah dalam plastik jugalah supaya dia tak bercampur. Kemudian kita tutup. Nanti tak menggunakan api pun. Tutup, dia terus panas je makanan tu. Nanti cikgu tunjukkan macam mana cara yang cikgu buat yang makanan yang dah masak. Makanan yang dah masak contoh macam ni lah. Okey. Okey. Makanan dalam ni ada makanan yang dah masak. Makan apa ni rendang minang daging ni dah masak. So kita masukkan je bekas ni dalam bekas bertutup. Okey, yang ambil yang besar sikit, Tupperware pun boleh, Tupperware. Kemudian kita letakkan yang ni food warmer ni, buka, tear here to open, buka, dan letak air sejuk je dan tutup. Nanti benda ni akan bertindak balas eksotermik dan membebaskan haba. So makanan ni pun akan panas sekali sebab dia boleh menyerap haba. Okey. Okay, Assalamualaikum. Okay, ni cikgu tunjukkan macam mana penggunaan pad panas. Okay, kita ada beberapa sampel pad panas. Ni yang pertama. Ni yang kedua. So, penggunaan pad panas ni untuk preheat, untuk memanaskan cikgu punya masakan. Cikgu beli masakan ni yang tadi rendang minang daging ni. Okay, so ada bekas daripada plastik untuk merangkak haba sebab dia adalah penebat. Jadi jangan lupa eksperimen, maka kita kena ada termometer. Kita boleh guna termometer. Kalau awak nak buat projek PBL awak ni pun guna termometer. Okey. So bekas ni dia ada dua tempat. Satu untuk letak makanan, satu lagi kat bawah ni untuk letakkan pad pemanas tu. Okey, kejap Okey, yang pertama saya akan potongkan. Okay, dia suruh test sajalah, kita koyakkan. Kita masukkan pad pemanas ni. Okey, kat dalam ni. Okey, macam ni je. So, masukkan. Lepas tu, yang dekat atas ni kita letakkan kita punya makanan yang telah dimasak tadi. Makanan yang kalau biasanya untuk tujuan awak bercamping ke ataupun awak travel, tak menggunakan haba kan. Okey. So, kita masukkan makanan tu dekat sini.
Okay, lepas tu dah masukkan makanan. Awak pun kena keluarkan yang ni. Okay, masukkan air biasa. Kita ukur dulu suhu makanan ni. Okay, suhu makanan ni kita ukur dalam 35.8 suhu daging ni adalah dalam 35.8. Okay, lepas tu kita akan ukur suhu air dulu. Okay, air akan dimasukkan ke dalam ni. Okay, sekejap kita tunggu air sekejap. Dia ada sukatan dia, tak payahlah banyak sangat. Okay, kita masukkan air. Okay, kita ambil suhu air ni berapa? 35.7, lebih kurang suhu ni lah. Okay, suhu daging ni tadi. Okay, lepas tu kita masukkan pad pemanas ni. Lepas tu kita masukkan daging kita. Dan kita mesti tutup supaya haba dia tu terperangkap. Okay, ni ada lubang. Lubang ni untuk membebaskan asap. Okay, so kita tunggu dalam berapa minit Okay, macam tu kan. Dia tunggu dalam 10 minit. Okay, so kita tunggu dalam 10 minit. Nanti barulah kita boleh makan makanan yang kat atas tu. Okay. Okay, dah lebih 10 minit. Ni pun dah panas. Panas-panas. Okay, saya punya termometer ni, awak kena guna termometer yang 300 maksudnya tinggi lah. Okay, mana ada suhu sampai ni, tinggi sangat meletup. Okay, termometer kena beli termometer yang boleh setting untuk ukur objek atau untuk ukur suhu badan. Boleh tengok kat Shopee. Okay, ni tak ada pun saya panaskan ke apa. Gunakan pad panas je. Panas lah. Panas. Dengar tu. Berasap saya punya handphone. So kita angkat ni. Nampak tu berbuih. Panasnya. Nampak tu. Terangkat-rangkat tu. Nampak tu asap dia. Terangkat-rangkat bawah tu, menglegak-legak tu. Dia tengah masak. So lauk ni dah panas lah. Berasap-asap. Nampak tu bunyi. Tindak balas kat bawah. Tengok sikit tindak balas situ. Nampak. Okay, nampak tak? Air tu menggelegak menggunakan pad pemanas je. So you all kena design pad pemanas ni lah. Nak lagi bagus, you all design kan untuk traveller, untuk camper ke kan. Daripada bahan yang kita nak buat sebagai pad pemanas ni, awak cari kat internet atau yang senang didapat, kos yang murah. And then dia punya paket dia pun awak cari yang nampak tak lubang-lubang tu. Menggelegak guys. Budak-budak semua tengok ni. Menggelegak. Okay. So suhu dia memang tinggi lah. So tak boleh guna yang ni, sebab yang ini dia termometer ni untuk badannya. Untuk suhu badan awak kena beli termometer yang boleh set untuk objek punya. Okay, itu saja.